Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih Allah tu yang tidak ada batas dan begitulah penyayang dia, pemelihara dia. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang dan pengasih yang tidak ada batas. Sukar bagi orang yang tak ada mempunyai sifat pengasih dan penyayang untuk memahami apa yang diperkatakan ini. Manusia ni dia lahir dengan keadaan yang mementingkan diri. Apa yang dia dapat, dia fikir untuk dia dulu. Jarang sangat dia nak fikir untuk bagi kat orang lain. Sangat-sangat. Jadi manusia ni sangat jarang ada yang penyasih dan penyayang. Kebanyakannya mereka mementingkan diri, tak ada pengasih, tak ada penyayang. Walau kadang pada anak dia, isteri dia, dia tetap dengan sikap dia mementingkan dia, memikirkan diri dia. Jadi bila satu manusia ni mementingkan diri dia, dia memang tak ada pengasih lah dan penyayang langsung. Dia fikir diri dia, kalau ada lebih mungkin dia. Jadi dia kadang untuk anak, isteri pun dia tak tengok keperluan dia. Kan? Mereka berkira. Jadi ini manusia ni diduga oleh Allah Ta'ala dengan perkara ini, mementingkan diri. Mereka tak suka nak buat baik kat orang. Kalau tak ada kepentingan dia, dia akan buat baik bila dia dapat sesuatu in return. Dia dapat sesuatu lagi baik. Jadi Allah bagi tahu, jangan, wahai Muhammad, bagi tahu mereka yang ikut kamu, jangan bila kamu buat baik kamu nak minta benda lebih baik lagi sebagai balasan. Jadi manusia ni selalu fikir tu, apa saya dapat kalau saya buat ni? Apa saya dapat? Apa saya dapat? Kalau saya tak dapat apa-apa dari dia, dia tak mau buat baik kan? Sebahagian fikir kalau dia buat baik, dia tak nak apa-apa, dia kata saya ikhlas. Macam Rashidi, cuba tanya dia. Dia pentingkan diri dia. Kan? Dia kahwin sebab dia nak pentingkan diri dia dapat faedah dari wanita tu kan, dari kahwin dia. Dia bukan betul sayang wanita tu, dia yang nak wanita kan, dia yang mau. Kalau tidak, dia tak mau. Dia ada kepentingan. Maksudnya banyak kadang ibu bapa dia tak kisah anak dia, biar dia tak fikir. Yang bini dia fikir sikit sebab dia ada kepentingan.
Yang anak tu mungkin dia tak fikir sangat. Jarang bapak penyayang. Jadi penyayang, pengasih ni ialah sifat yang agung. Pengasih dan penyayang ni Allah mahu kita mewarisinya. Dan inilah sifat Allah yang Allah beritahu lagi dan lagi, lagi dan lagi. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah suruh kita baca setiap yang kita buat, Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun lah, paling kurang. Dan dalam kita sebut nama Allah ni, Allah letakkan keberkatan apa yang kita buat. Kenapa Allah suruh kita? Sebab Allah mahu kita menghayati dia. Hanya apabila kita jadi orang pengasih dan penyayang, baru kita boleh jadi khalifah Allah. Maksudnya baru kita boleh jadi wakil Allah. Wakil Allah atau khalifah ni, mereka yang dapat menzahirkan kepada makhluk Allah yang lain sifat atau kualiti Allah. Yang paling agung ialah kualiti pengasih dan penyayang. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha ini semua. Tapi yang Allah mahu kita selalu ingat, dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kerana manusia ni dilahirkan dengan diduga mementingkan diri. Dia mula masa dia nak jadi pun macam dalam satu pancutan air mani tu berjuta spermatozoa, semua racing, berlari untuk memecahkan telur. Lari. Jadi yang paling laju tu yang kena dan terus tutup. Tak ada lagi mana-mana spermatozoa boleh. Jadi dari awal lagi kejadian dia dijadikan supaya mementingkan diri. Jadi mementingkan diri inilah Allah suruh kita kikis, suruh kita buang. Macam kamu dapat faedah dari saya je, mau belajar, tapi buat baik kat saya tak mau. Berat. Rasidi berapa banyak dia buat baik kat saya? Rasidi, kau beritahu banyak tak? Ada tak kau ingat dia buat baik kat saya? Sangat sikit lah. Yazid ada sikit, tak banyak. Jadi manusia macam tu, dia dapat baik boleh, dia nak bagi baik tak mau. Sufyan hampir tak ada lah kan. Tapi berapa banyak saya buat baik kat dia? Boleh dikira tak? Boleh? Boleh dibayar? Dah tu tahu pun, tapi apa buat baik kat saya? Bangsa manusia tu kikir. Jadi Allah tak suka orang yang kikir, sangat tak suka. Sebab itu Allah tak suka orang yang tak suka memberi makan pada orang-orang miskin. Allah tak suka. Allah suka orang pemurah dan penyayang. Jadi Allah suka kita buat baik kat orang. Macam saya mengajar kamu agama, benda paling baik saya ajar kamu, bagi pada kamu. Tapi apa kamu buat kat saya? Ada sikit, sikit sangat. Yazid baru-baru ni je nak bagi duit kat saya. Ya konon. Saya tak ada suruh dia. Kalau kamu untuk kebaikan kamu. Tapi Rashidi, mana dia? Jadi Rashidi mementingkan diri dia sehingga Allah tak suka dia. Allah bagi dia miskin. Dia miskin ni sebab dia mementingkan diri. Orang yang pemurah ni dan penyayang, dia kena penyayang dulu baru dia pemurah. Susah nak pemurah kemudian tak. Dua-dua tu sekali. Macam Yazid ni tak.
Dia baru belajar je. Dia tak ada pengasih punya, dia tak ada kepentingan. Apa saya dapat dekat Awil kan, isteri dia, anak dia tak ada, dia biarkan. Banyak orang lelaki biar anak dia sebab tak ada kepentingan. Bila anak tu dah kerja, baru dia nak duit kat dia. Anak tak nak bagi sebab anak tu pun kepentingan juga. Macam kepentingan kita selalu memikir. Jadi Allah tak suka orang yang mementingkan diri dia. Allah suka orang yang memikirkan tentang orang lain. Yang pentingnya bagaimana orang boleh juga beriman, beramal soleh, bagaimana manusia ni boleh selamat. Itu Allah suka. Dan bermurah hati, mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Kenapa buat tu? Supaya sayang kat dia, supaya dia masuk syurga selamat dari neraka. Itu lebih besar daripada supaya dia jangan lapar. Itu pun kena buat jugalah. Tapi yang besar tu nak bagaimana manusia ni boleh selamat, manusia boleh berjaya. Macam mana Sufyan dapat masuk syurga, yang saya fikirkan. Macam mana Rashidi boleh masuk syurga, tapi Rashidi fikir tak dia patut masuk syurga, selamat dan tak ada. Saya yang fikir dia. Usaha Samad ada fikir dia masuk syurga, tak ada. Saya fikir lebih daripada Samad. Sebab itu orang yang mengajak manusia kepada Allah ni, Allah sangat sayang, Allah sangat suka. Memanglah bagi makan orang itu benda besar juga, tapi tak sebesar bagi agama. Nah, macam Halim Melaka ni, berapa banyak faedah dia dapat dengan mendengar ceramah saya dulu. Belum dia amal lagi ceramah saya. Si Latif tu, dia dengar, dia tak faham. Dia amal, baru dia faham. Dia katalah, memang satu benda kita dengar, nampak macam faham. Bila kita buat, baru faham. Jadi faedah daripada apa yang saya cakap ni akan dirasai bila diamalkan lah. Tapi kalau tak diamalkan, tak nampak dan tak rasa faedah dia. Jadi kita kena menyayangi manusia ni, terutama yang bukan Islam tu. Kerana mereka ni orang yang akan susah lah. Bukan saja di kehidupan akhirat, di kehidupan dunia mereka tidak akan tenang, mereka tak akan bahagia. Wallahi, tapi mereka rasa je mereka bahagia. Kalau mereka dapat iman ni, mereka baru tahu apa itu bahagia. Mereka dapat agama baru. Kadang-kadang sekarang mereka tak tahu. Mereka ingat dapat kereta, dapat rumah, dapat makan tu bahagia. Tak ada, mereka belum bahagia lagi. Bila mereka dah dapat ni, dia tu bau kan. Jadi yang itu mereka tak ada. Itu baru di dunia, bukan benda di akhirat. Mereka akan dapat susah. Kesusahan tu mereka tak tahu. Mana nak tahu? Mereka belum ada lagi di situ. Tapi orang yang diberi oleh Allah ilmu, dia akan tahu betapa ruginya, betapa seksanya, betapa malangnya orang macam Rashidi ni. Rashidi rasa tak dia malang? Dia tak rasa. Saya rasa lebih lagi dari dia rasa. Ya saya mau dia jadi orang beriman. Bersungguh saya, bertahun-tahun tak ada nak mau. Lebih dari dia mau. Begitulah Allah juga. Mau kita ni beriman lebih daripada kita mau. Kita mau, kita tak mau. Apa sebab kita tahu? Sebab kita mementingkan diri, mementingkan dunia. Kita ingat dunia itulah yang penting, yang sangat bagus, yang sangat perlu. Tak ada kerja lain dah. Hari-hari cari dunia, tak habis-habis. Apa yang ada pada Hanzalah fikiran dia sekarang? Dunia. Dia ada belajar agama dah, tapi dia tak rasa itu mustahak untuk dia. Yang mustahak tu dunia. Oleh kerana fikiran kita yang singkat,
yang tak ada faham apa-apa. Kita tak mau ikut Allah, kita mau ikut kita. Kalau kita ikut kita, kita mesti sesatnya mana kita boleh ikut kita. Kita bukan ada ilmu, kita bukan alim, kita bukan bijaksana. Kita kena ikut Allah yang maha alim, maha bijaksana. Adakah mana sabar kita ikut kita punya faham, kita punya fikir, kita boleh berjaya? Tentu tak boleh. Sebab kita ni semua singkat dalam apa yang kita ada lah. Sama ada yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita nampak, yang kita dengar, semua terbatas. Jadi dengan apa yang kita nampak terbatas dan dengar terbatas, tentu ilmu kita terbatas. Dan tentu kita tidak bijaksana. Jadi kerana itu, bila kita ikut apa kita nak, tentu kita dalam kesusahan dan penderitaan. Yang sekarang ni seluruh manusia seluruh alam ni memikirkan jalan paling baik saya ikut suka hati. Macam Rashidi ingat, jalan baik dia suka hati, bukan ikut suka Allah. Jadi bila kita ikut suka hati, kita berada di jalan yang binasa, yang akan akhirnya membuat kita kecewa. Dan kita tak dapat nak patah balik pula lah. Dan terlanjur dah ikut suka hati. Jadi semua orang di dunia, termasuk Sufyan, ikut jalan suka hati lah. Jalan suka hati itu jalan sesat. Saya buat apa saya nak. Kenapa kita jadi begini? Sebab kita orang yang mementingkan diri. Kita fikir saya punya diri penting, yang membuat saya seronok penting. Jadi kita pula suka lazat, kita tak suka yang benar. Kita ingat yang lazat tu bagus, macam Sufyan kan? Yang lazat tu, asal lazatnya, itu aku suka. Jadi kalau ikut suka hati, ikut yang lazat lah. Jadi kerana nak sangat lazat, nak banyak harta, harta tak dapat, jadi perompak. Lahirlah perompak-perompak. Macam kata Azri dia, orang baling tu. Apa komando? Mat komando. Dan kuncu-kuncunya. Baling ni melahirkan orang pengganas untuk dapat dunia, satu lagi pengganas untuk dapat nama. Pengganas agama. Orang pengganas agama ni dia dapat dunia dan dapat nama, sebenarnya bukan dapat Allah. Sebenarnya dia nak syurga, mementingkan diri. Jalan pintas ke syurga, jadi syahid. Senang. Saya sekarang banyak masalah, nak masuk syurga susah. Senang cerita jadi syahid lah. Dia orang pun terkesan, daftar nama, pergi Palestin, pergi Syria. Jalan pintas ke syurga. Samad dulu masa dia pergi 4 bulan, dia dengar orang ustaz tu target, jalan pintas ke syurga, masuk madrasah. Terus dia tak jadi balik, tak mau. Daftar nama dekat madrasah di Faisalabat, Rawalpindi. Berapa bulan? Tak dapat lah, sebab keluarga dia komplain, bagi tahu dekat Syura Malaysia. Kita tulis telegram, bagi tahu dia supaya pulang. Dia dengar Syura Malaysia, dia pun takut lah, balik. Jadi inilah banyak orang hari ni, Samad pun, orang yang kata berpelajaran tinggi pun terkesan dengan jalan pintas ke syurga. Jadi mereka ni semua kepentingan diri sebenarnya, tak kira jalan betul tidak. Syurga, syurga tu simbol menyelesaikan semua masalah lah. Payah kau kalau nak jalan beribadat, taat ni payah. Jihad, bunuh diri kamu untuk Allah.
syurga terus. Jadi itulah yang jadi jihadis. Setengah mereka tak semayang, tak apa, asal korban diri untuk Allah, syurga, percaya betul. Jadi bila mereka dah mati, bila mereka tak dapat, mereka sangat kecewa lah. Kenapa kecewa? Ikut suka hati. Kita akan ikut suka hati apa-apa saja kita buat, walau kita nak mati jalan Allah. Kalau suka hati, tak boleh. Sebab itu orang yang nak selamat ni, dia mau ikut mesyuarat. Mesyuarat apa? Bukan sebab mesyuarat dengan diri dia, dengan bini dia. Mesyuarat dengan awliya, dengan kekasih Allah. Macam saya ni, kamu kena mesyuarat, tapi tak nak. Kenapa tak nak? Semua ikut suka hati lah. Yazid dia bekerja ikut suka hati. Dia ingat dah bagus dah, tak boleh. Dia bekerja dengan mesyuarat. Maknanya berapa jam saya patut kerja Amir Sab? Tanya saya. Tak nak tanya, saya tahulah dia nak buat dengan suka hati. Kalau dia tak mau buat dengan suka hati, dia ikut perintah Allah, baru dia tanya saya berapa jam saya nak kerja masak. Bila saya bagi dia tak nak ikut, tentulah dia nak buat dengan suka hati kan. Macam Hanzalah, dia tak nak ikut sebab dia nak buat kerja ikut suka hati. Jadi apa-apa kita buat dengan suka hati, kita sebenarnya mengikut jalan salah, pasti. Tak ada lagi keraguan dalam itu. Apabila kita mengikut jalan suka hati, mesti jalan salah. Tak ada mungkin betul, tak ada. Sebab bila suka hati ni ialah mengikut suka hati, mengikut kita punya faham dan kita punya yang memang kita tak boleh faham dan kita tak boleh jadi orang bijaksana. Kenapa boleh jadi orang bijaksana dan orang membaik ilmu? Apa kita lihat pun terbatas, apa kita dengar pun terbatas, pengalaman kita terbatas. Pasti apa kita buat salah. Jadi semua orang kat dunia ni yang hidup ikut keputusan dia, bukan keputusan orang yang dekat dengan Allah, dia tak boleh buat keputusan yang bijak. Akhirnya berlaku huru-hara kat dunia ni. Semua pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin negara di dunia ni, dia orang tak ada pemimpin yang dia nak ikut. Dia ikut suka hati semua. Yang ini ikut suka hati, yang itu ikut suka hati, Rashidi ikut suka hati, semua ikut suka hati. Jadi yang ikut suka hati ni semua tak betul. Jadi nak benamkan suka hati ni sangat payah. Sebab manusia ni diduga dengan mementingkan diri. Bila mementingkan diri, suka hati lah. Suka hati. Kenapa orang ikut suka hati? Mementingkan diri. Mementingkan diri saya. Saya punya faham, saya punya ilmu. Saya nak buat, saya lah. Jadi Allah bagi tahu orang beriman ni, dia ikut mesyuarat. Bila mesyuarat, tak boleh ikut suka hati. Bukan dengan mesyuarat orang bodoh lah. Macam pencuri, dia mesyuarat juga. Semua pencuri, semua penipu, tak boleh. Mesyuarat dengan Nabi-Nabi, Rasul atau orang yang Allah hantar sebagai wakil Rasul. Tak ada orang nak mesyuarat dengan saya, kerana semua orang nak buat ikut suka hati kan. Bila kita buat dengan suka hati, kita pasti buat benda yang tak betul dan kita takkan berjaya. Jadi suka hati ni mau dipadam, ditekan. Inilah namanya mujahadah lah. Kalau kita hidup dalam dunia ikut suka hati, tak ada mujahadah. Apa mujahadahnya? Ikut suka hati. Kahwin pun suka hati, dengan siapa pun suka hati,
kerja pun suka hati, semua suka hati. Jadi manusia ni memang kalau dia dari kecil lagi tak ikut mak bapak, dia memang orang suka hati. Tak ada guna lagi nak buat dia susah, sebab tak pernah belajar. Mak pun tak nak ikut, bapak pun tak nak ikut suka hati. Jadi anak yang tak ada mak bapak ni payah je. Dia tak pernah terlatih. Tapi ada juga kecil-kecil dia ikutlah mak bapak ni, lepas tu dia tak nak lah, sebab kerana dia mementingkan diri. Jadi orang yang mementingkan diri macam Sufyan ni kan, mana dia ikut bapak dia pun diam. Dia ikut suka dia. Dia nak tanya bapak dia, apa patut saya buat? Tak ada. Bapak dia suruh buat pun dia tak nak buat. Apatah lagi dia nak tanya. Pada dia bapak mak semua out, saya. Jadi manusia yang semua bapak mak, naib-nabi, Allah semua out, itu memang merentas jalan menuju kebinasaan dan kegagalan. Satu orang yang dapat harta banyak sebenarnya bukan berjaya. Sama satu orang boleh duduk bangunan besar, kereta mandu, naik private jet, bukan berjaya. Dia hanya ada keperluan, bukan keperluan, ada benda je. Dia tak ada tenang, dia tak ada bahagia. Donald Trump tu ada private jet, Presiden Amerika lagi, banyak harta dia. Nampak muka dia pun kita tahu dia tak tenang, muka Donald Trump tu kan. Banyak Presiden Amerika dia tak kaya macam dia. Jadi apa yang Trump tak ada? Harta ada, kuasa ada, perempuan dia kahwin siapa, hanya dia nak dengan Diana tak dapat. Jadi sepatutnya dia bahagia. Karun sepatutnya bahagia, Fir'aun sepatutnya bahagia, Namrud sepatutnya bahagia, tapi tak bahagia. Walau dia memiliki kerajaan, kuasa, memiliki harta, tapi bahagia ni bukan datang dari harta dan kuasa, dia datang dari Allah. Dan Allah bagi bahagia ni bukan dalam banyak harta yang disilap anggap oleh manusia. Bila dia buat keputusan untuk jadi kaya ni, dia berlandaskan apa dia lihat dan apa yang dia dengar, dengan ilmu dia yang dangkal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita Quran untuk apa? Untuk dibaca. Untuk dibaca je, tak untuk diamal. Kerana dia adalah benda yang paling benar. Dia dari Allah. Quran ni perkataan Allah. Tak ada benar lagi dah dari perkataan Allah. Jadi yang ikut Quran ni, yang itu ikut yang betul, tak ikut suka hati. Enak. Jadi sekarang ni kalau nak tanya saya mentafsir Quran pun tak ada tanya. Enak. Sebab dengan izin Allah, Allah bagi saya faham Quran tu. Kamu kalau ikut Quran, kamu tak berapa faham, silap lah. Kata ikut Quran rupa bukan, salah faham. Jadi sebab itu, kalau dalam dunia ni tak ada orang tahu Quran dan tak ada orang amal Quran, tak adalah agama. Agama sebenarnya tak ada kalau kita membelakangkan Quran. Apalagi bila kita tak percaya Quran itu kitab Allah. Kita tak percaya, kita menyangkal Quran itu sebagai kitab Allah. Mereka ni kata Allah, aku akan masukkan dia dalam neraka paling istimewa. Namanya neraka sakar. Dosa paling besar yang dibuat oleh orang neraka sakar ni, dia menidakkan Quran. Dia tidak percaya. Apatah lagi nak ikut. Yazid dia, dari dulu dia percaya Quran, tapi tak tahu apa Quran yang dia percaya. Quran pun dia tak baca, Quran pun dia tak faham. Percaya apa? Suka hati juga lah tu. Jadi yang tak ikut Quran ni ikut suka hati. Yang tak ikut Nabi Muhammad SAW ikut suka hati.
Rashidi dia ikut suka hati. Tak? Jadi bila ikut suka hati ni, pasti tidak boleh selamat, pasti tidak boleh bahagia, pasti tidak boleh berjaya, pasti tak boleh masuk syurga, selamat di neraka. Jadi nak tekan keinginan ni, sebab kita ni mementingkan diri. Kita ada sifat. Sifat tu membenam. Macam mana nak benam? Jawab. Apa jalan dia? Banyak orang tak tahu jalan ni. Kalau kita tanya satu orang, macam mana nak hilangkan ni sifat ni? Kamu ada tak sifat mentingkan diri? Ni, semua ada kan? Macam mana nak benamkan dia? Maksud saya, nak matikan dia. Banyak tok guru dia tak, macam-macam cara dia bagi tahu. Apa antara yang kamu dengar dia orang cakap nak hilangkan mentingkan diri ni? Macam mana nak buat? Apa nak buat? Tahu tak? Jadi itu pun tak tahu. Mana nak tahu? Mana nak benamkan? Itu pun tak tahu. Jadi dengar bayan tak faham. Satu jalan aja. Mesti mau jadi orang beriman, beramal soleh. Tahap tinggi lagi. Dengan itu saja sifat ni boleh dibenamkan. Dengan jadi orang beriman soleh tahap tinggi, baru jadi orang pengasih dan penyayang. Tak adalah maha pengasih, pengasih dan penyayang. Jadi untuk jadi beriman beramal soleh dan akhirnya jadi kekasih Allah, tak ada jalan lain melainkan jalan Muhammad SAW yang Allah bagi tahu, qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittabani. Katalah Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, jalanku dan jalan mereka yang ikut aku. Tidak ikut jalan ni dengan betul, dengan basirah, kita tak boleh dapat. Okey.